Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana syarah lana sudurana wa yasir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Amin ya rabbal alamin. Jadi alhamdulillah dapat kita bertemu kembali pada pagi ini dalam segmen Tanyalah Ustaz di TV9 bersama-sama kita penonton-penonton dari Lembaga Kebajikan Perempuan Islam Malaysia Perhubungan Negeri Johor. Apa khabar datin-datin puan-puan sekalian? Alhamdulillah. Begitu juga kita doakan penonton di rumah semoga ceria dan gembira. Jadi bagi memulakan segmen kita pada hari ini, kita mulakan dengan bacaan ayat suci Al-Quranul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. Jadi kita dapat memulakan segmen kita dengan satu surah yang saya kira sudah dihafaz oleh kita semua, terutamanya orang Johor kan. Alhamdulillah, surah An-Nas itu yang mengandungi maksud yang besar. Kita mohon kepada Allah perlindungan daripada qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas yang disebut oleh para ulama tafsir. Kita bermohon kepada Allah Ta'ala perlindungan menyebut nama dan sifat Allah, malikin nas, ilahin nas. Kita sebut a'udzu birabbin nas, Rabb, Tuhan segala manusia, malikin nas, pencipta, pemilik segala manusia, ilahin nas, sembahan segala manusia itu. Jadi bagi memulakan segmen kita pagi ini dengan tajuk kita hikmat amalan sunat ini, saya persilakan datin-datin, puan-puan di studio kalau ada sebarang perbincangan, pertanyaan, kita akan sama-sama bermuzakarah dan berbincang. Walaupun tajuk ini barangkali dianggap simple saja kerana membincangkan amalan yang sunat, tetapi kita kena melihat apakah hikmat dan rahsia sehingga ianya digalakkan, disuruh kita melakukannya. Kalau dalam segmen yang lalu kita dah bincangkan bagaimana azan yang dianggap kecil tetapi suatu kurniaan yang besar dari Allah Ta'ala. Begitu juga dengan apa yang kita bincangkan yang lalu berhubung dengan membetulkan saf, solat dan seumpamanya. Jadi untuk itu saya buka sebarang persoalan untuk perbincangan. Falyatafaddali mashkurah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ansyah binti Hamid daripada Lembaga Kebajikan Perempuan Islam Malaysia Perhubungan Negeri Johor ingin menanyakan soalan pada Ustaz. Mohon pencerahan Ustaz, apakah maksud ta'awuz dan apakah hikmahnya? Terima kasih Ustaz. Ta'awuz. Ta'awuz ini adalah nama kepada a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Dinamakan sebagai ta'awuz. Dia setiap kalimat-kalimat ini dia ada nama dia. Umpamanya bila sebut subhanallah namanya tasbih. Alhamdulillah namanya tahmid. Kalau takbir Allahu Akbar. Kalau tahlil la ilaha illallah. Itu nama-nama dia. Kalau la haula wala quwata illa billah namanya hauqalah. Jadi a'udzubillah ataupun isti'ad ataupun a'udzubillah itu dinamakan sebagai ta'awuz. Setiap ini dia ada nama-nama dia. Jadi ditanyakan tadi, apakah hikmat Allah Ta'ala mengajar kita, menyuruh kita supaya berta'awuz. Jadi antara yang telah diterangkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
bahawa ta'awudz ini kita disuruh minta berlindung kepada Allah Ta'ala dalam setiap keadaan dan ketika. Antaranya ialah apabila kita nak masuk ke dalam tandas itu sendiri. Kerana kita tahu itu tempat duduknya syaitan, maka kita diminta berlindung kepada Allah. Jadi Rasulullah SAW mengajar kita sebagaimana hadis yang disebutkan oleh Abi Syaibah dan lain-lainnya daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata beliau adalah baginda Rasulullah SAW kalau nak masuk ke dalam tandas, Nabi akan membaca bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Yang itu kalau tak hafal, tanya anak-anak sekolah, pasti tadika Islam menghafal lah ke tu. Ya, cikgu dia ajar, ya, tak masuk nanti syaitan kacau. Itu yang dia kencing kat luar tu. Pasal apa? Doa masuk lupa. Takut dia. Yang masuk tak keluar pun ada. Pasal apa? Doa keluar cikgu tak ajar. Duduk dalam tu. Cikgu kena baca, melompat dia keluar. Kurang-kurangnya bagus jugalah budak-budak tu ya. Jadi Rasulullah ajar kita ta'awudz itu walaupun sunat sahaja. Di situ diajarkan Rasulullah masuk dengan bismillah. Sehingga para ulama membincangkan mengapa dimulakan dengan bismillah. Dalam sepotong hadis daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda, oleh kerana dalam tandas itu tempat tinggal jin dan syaitan. Jadi kalau kita masuk kadang-kadang buka pakaian, dia tengok atau tidak? Tengok Allah boroinya lah. Tak? Pakcik-pakcik tu lah, bukan yang di rumah tu. Tempat lain. Allah tak? Bukan 6 pack, 6 in 1. Dah melabuh je ke bawah itu perutnya. Jadi jin pun pening tengok. Jadi kita pun nak tutup pandangan-pandangan dia. Lalu sabda Nabi, pendinding antara jin dan aurat anak Adam, apabila dia masuk ke dalam tandas, dia baca bismillah itu. Nampak itu. Kemudian bacalah Allahumma inni itu. Kata para ulama, bismillah itu perisai daripada menghijab pandangan jin supaya tak melihat aurat kita. Ta'awudz tadi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, itu pendinding jasad kita jangan dimasuk oleh syaitan, jin tu. Itu sebabnya ada orang yang bila ditanya dia, siapa kamu? Yang masuk tu jin. Tanya dia, macam mana boleh masuk? Dia kata tadi dia masuk tandas tak berdoa. Saya tengok ada peluang masuk, saya pun masuklah. Tengok tak, jin tu kadang-kadang datang daripada Thailand. Itu yang heran tu. Bila masa Pak Mat ni pandai cakap Thailand ni, pandai cakap Indonesia. Itu canggih tak canggih dia tu. Tengok tak? Padahal dia cakap Melayu pun tak pandai. Boleh cakap orang putih pula tu. Orang jin pun daripada international datang tu. Baik, itu yang pertama. Yang keduanya, hikmah ta'awudz ini Rasulullah SAW pernah satu ketika Rasulullah SAW melihat ada orang yang bersangatan marah, melampau-lampau marahnya. Sabda Nabi, inni la'alamu kalimatan law qalaha la dhahaba ma yajiduhu. Nabi bersabda, sesungguhnya saya tahu ada satu kalimah yang kalau dia baca dapat menghindarkan dia daripada marah yang melampau itu. Lalu Nabi mengajar, kalau marah-marah melampau-lampau ni baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu antara nampak je sunat a'udzubillah tu kan. Yang keduanya, mengelak kita daripada sifat pemarah tadi. Jadi begitulah nak mendapat keselamatan daripada gangguan-gangguan syaitan. Pada satu ketika Rasulullah SAW transit singgah di satu tempat, lalu disebutkan Nabi membaca a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Jadi kalau Rasulullah pun minta berlindung pada Allah, inilah hikmat ta'awudz. InsyaAllah kita bertemu kembali selepas ini. Alhamdulillah, Allahumma rabbi zidna ilma warzuqna fahma.
Bertemu kita dalam segmen Tanyalah Ustaz di TV9 ini dengan tajuk kita hikmat amalan-amalan sunat. Dengan soalan kita tadi, apakah hikmat ta'awudz? Sebut betul-betul ta'awudz. Ya, maknanya minta berlindung, perlindungan. Minta kepada siapa? Pada Allah. Jangan minta dengan jin. Wei mambang tanah, mambang api, mambang air, mambang angin. Mambang berasal dari gunung si Mambang. Berdampinglah denganku wahai Mambang. Hanya itulah pesanku wahai Mambang. Tak hafal ke? Saya pun tak hafal orang beritahu. Jadi jangan baca itu, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu. Itu dipanggil kita minta kepada Allah perlindungan. Rasulullah sendiri kalau berhenti di tempat-tempat yang Nabi tak pasti elok tak elok, Nabi akan baca a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Nah, alhamdulillah, itu antara ta'awudz yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antaranya ialah apabila kita mendengar dipanggil mimpi yang mengeri, menakutkan, pun sunat kita ta'awudz untuk mengelakkan gangguan-gangguan syaitan. Kerana sabda Nabi dipanggil ru'yah salihah minallah, mimpi baik datang dari Allah. Tapi mimpi yang jahat itu datang daripada syaitan. Maka kalau kita bangun mimpi itu, disunatkan paling ke kiri, bacalah ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, apa saja yang kita ingat. Dan sunat dipanggil wayanfukh, bukan ludah, isyarat je 3 kali, sembuh aja. Jangan ludah, marah laki kita sekarang. Apa hal perempuan malam ludah kita ni? Ya tak? Mau bergaduh siang hari besok tu. Jadi itu nak mengelakkan gangguan-gangguan tadi dengan ta'awudz. Dan begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kalau kita terdengar suara keldai, suara anjing, pun disuruh kita fata'awwadhu billah minasyaitan fa innaha ra'at syaitanan, kerana anjing tadi, keldai tadi ataupun bagal tadi dia melihat syaitan. Tapi kalau dengar kokokkan ayam, Nabi suruh kita mohon pada Allah Ta'ala kelebihan-kelebihan, kerana ayam melihat malaikat pula. Baik, itu antara hikmah ta'awudz. Saya buka soalan seterusnya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Apipah binti Ismail. Ingin mohon Ustaz terangkan cara ta'awudz. Mudah-mudahan untuk kami hafaz. Terima kasih Ustaz. Untuk hafal ya. Ni banyak ni. Ni kalau tak hafal ni kerang, bagilah ayam 2 ekor cukup. Baik, banyaklah ta'awudz yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana nak menghafal sangat, saya bagilah yang mudah-mudah, antaranya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu hafal kan? A'udzubillahi samiil alim minasyaitonirrajim. Ataupun a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kalau yang itu pun tak hafal, oleh kerana yang datang ni alhamdulillah. Penonton-penonton di rumah, kalau tak hafal yang itu, ada satu lagi cara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebut dalam hadis Imam Tirmizi daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kata beliau, adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awwadu minal jan wa ainil insan hatta nazalatil muawwidhatani. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni selalu minta Allah lindung daripada gangguan jin dan gangguan-gangguan pukau mata. Jadi Nabi akan baca doa-doa minta Allah lindung daripada gangguan jin dan gangguan pukau mata manusia ni. Sebab tu pukau ni memang ada. Sehingga turun 2 muawwidhatan. Dipanggil 2 muawwidhataini. Apa itu muawwidhataini? Turun 2 surah. Pertama, Qul a'udzu birabbil falaq. Kedua, Qul a'udzu birabbin nas. Falamma nazalat akhadha bihima wa taraka ma siwahuma. Bila turun 2 surah ni,
Pertama, qul a'udzu birabbil falaq, kedua qul a'udzu birabbin nas. Turun 2 ayat ini, 2 surah ni turun, Rasulullah dah tak baca dah doa yang lain. Cukuplah 2 surah tu aja. Dah hafal ke belum? Kalau dah hafal tu kira balikkan lega lah. Sebab tadi minta nak menghafal katanya. Rupanya tu je. Itu yang ada orang marah. Itu je Ustaz. Itu je. Kang suruh baca surah Baqarah kan mau tahu. Kalau ndak lagi baca surah Baqarah habis-habis. Berat pula dah. Yang itu sahaja. Jangan nampak surah itu kecil. Ini bila kita pergi baca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, apa tuan rumah kata? Itu je. Ini saya pun boleh baca. Dah boleh baca, buat apa jemput kita orang? Baca sendiri lain kali. Ini bukan marah, beritahu. Saya ni mulut je kasar, hati baik. Orang Johor dia katakan. Baik, nak sebut pada kita, rupanya itu 2 perkara. Sebab itu kalau ada orang yang tak dikenal datang rumah kita, takut-takut hari ni zaman banyak orang nakal-nakal, jahat-jahat. Kadang-kadang dipukaunya. Ya, hari ni ada dipanggil black magic, macam-macam ilmu hitam. Sebelum buka pintu tu baca dulu. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Masalahnya tak ingat. Tak ingat bukan tak ingat tu, tak ingat pesan tu. Ya itu je kan. Paling tidak pun amalkanlah a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Moga-moga terselamat kita daripada gangguan. Itu hikmah yang tak dilihat manusia tu. Karena itu kata sahabat tadi, turun 2 surah ni, Nabi dah tak baca dah doa yang lain. Cukup 2 surah itu menggantikan segala itu. Wallahu taala alam. Kita buka soalan seterusnya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya Nur Aishkil Ahmad. Mohon penjelasan daripada Ustaz. Apa maksud tasmiyah dan apa pula hikmahnya? Ya, bagus. Apa makna tasmiyah? Tadi ta'awuz. Tasmiyah ni nama kepada Bismillahirrahmanirrahim. Kadang-kadang dinamakan basmalah. Kadang-kala dipanggil tasmiyah. Dia ada nama-nama dia. Lepas tu kita kalau disebut, jangan pula nanti suruh baca tasmiyah, tenganga kita. Rupanya suruh baca bismillah, cakaplah bismillah. Itu nama kepada tasmiyah. Nama kepada bismillah. Baik, jadi apakah hikmat kita ini diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya membanyakkan basmalah, bismillah ini? Kerana begini tak, ini yang dikatakan benda ni benda sunat saja. Tetapi kalau kita fahamlah betapa besarnya tasmiyah ini, maka antaranya menjadi antara pelindung dan pendinding kita semua juga. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada sahabat-sahabat, sebagaimana kata Sayyidina Osman bin Affan, Rasulullah bersabda, sesiapa yang membaca di petang hari Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Pagi baca 3 kali, petang baca 3 kali, tidak akan ditimpa padanya musibah mengejut. Kalau baca petang sampai pagi itu, musibah yang datang mengejut tak timpa dia. Kalau baca pagi sampai petang, musibah yang mengejut-mengejut tu tak timpa dia. Itu namanya, kan benda tu hukumnya sunat aja. Tapi tengok hikmat dia besar, dapat menghindarkan daripada musibah-musibah, bala-bala yang datang mengejut-mengejut. Ini yang disuruh kita kalau boleh baca pagi dan petang. Itu yang pertama. Yang keduanya, diajar kita tasmiyah ini bila pula nak bacanya. Tasmiyah ini antaranya supaya kita amalkan bila kita nak keluar rumah. Baca bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Lalu malaikat-malaikat yang bersama kita kata hasbuka hudita wa kufita wa wuqita. Lalu kata malaikat, cukuplah bagi kamu tu semua dan diberi kamu petunjuk
dan diberi kamu segala kesempurnaan dan dipelihara kamu dan diselamatkan kamu daripada syaitan itu. Itu namanya sebagai pelindung kita. Tapi kadang-kadang orang kata, alah, kan benda tu sunat aja. Tapi besar tak besar, rupanya kita ni kan keluar rumah kan nak berlindung. Hari ni banyak gangguan-gangguan. Tidak jin bangsa manusia, tidak jin syaitan bangsa jin, gangguan syaitan bangsa manusia. Sampai hari ni dipotong tangan orang, dicuri, diragutnya. Ingatkan kambingnya meragut. Orang pun dah meragut sama tu. Dah setarap dengan lembu dan kambing tu. Jadi kita nak minta siapa lindung kita? Nak agakkan ustaz? Awak tak? Ibu-ibu duduk Johor, saya duduk KL. Jadi lu fikirlah sendiri. Jadi maknanya siapa yang nak lindung kita? Allah je lah. Nak harapkan siapa lagi? Suami lagi kerja, anak lagi kerja, cucu dia kecil, nak harapkan dia 2 tahun. Dia harapkan kita jaga dia. Mintalah Allah. Bacalah bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwata illa billahil azim. Maka malaikat-malaikat yang bersama kita berkata hasbuka. Cukuplah itu pelindung kamu, pemelihara kamu, dan juga penyelamat kamu daripada syaitan itu. Saya buka soalan seterusnya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Saya Cik Tun binti Hamzah. Ingin mengemukakan soalan, bilakah masanya yang kita disuruh membaca tasmiyah itu? Ya. Terima kasih. Dia punya slow motion tu saya pun teruja. Dia begini. Jadi begini. Jawapannya lepas rehat nanti. Alhamdulillah, Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Kita mohon pada Allah Ta'ala dengan apa yang kita bincang jadi amal kita. Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'unal qaul wa yattabi'una ahsanah. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang mendengar ucapan dan mengikut segala kebaikan ini. Jadi kita dah sebut tadi, walaupun amalan tu sunat saja. Pertama, ta'awuz, membaca a'udzubillah, memohon perlindungan pada Allah dengan doa-doa Allahumma inni a'udzu, ataupun tidak pun qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq. Itu mohon perlindungan pada Allah. Yang keduanya, kita membincangkan tentang tasmiyah. Selain ta'awuz, amalan sunat yang disuruh kita buat ialah membanyakkan tasmiyah, membaca bismillahirrahmanirrahim. Yang kita sedar tak sedar sebenarnya adalah merupakan kurniaan Allah sebagai pelindung kita. Itulah yang dikatakan penyelamat kita, yang Allah datangkan malaikat-malaikat untuk membantu melindungi kita. Karena itu bila ditanya tadi, bila nak kita bacakan bismillah tasmiyah ini, pertama di awal-awal pagi dan di petang hari. 3 kali pagi, 3 kali petang. Masa bila? Sambil masak nasi pun boleh, basuh baju pun boleh. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Kalau tak hafal, dengar lagu nasyid itu. Kalau saya nyanyikan, hujan pula balik kan. Ya. Baik, yang pertama. Yang keduanya, bila kita nak amalkan tadi, nak membacanya ketika kita keluar dari rumah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Yang ketiga, bila lagi kita nak baca? Ketika kita menghadapi makanan dan minuman. Rasulullah SAW pernah menyebutkan seperti kata Sayyidina Jabir, saya dengar baginda bersabda, apabila seorang itu masuk ke rumahnya, menyebut-nyebut nama Allah Ta'ala ketika masuk ke rumah, ketika makan. Lalu kata syaitan ni memang diikut kita. Lepas tu kadang-kadang orang balik petang-petang, syaitan petang-petang ni aktif. Kita siang kita aktif, malam kita letih. Syaitan ni petang dia aktif, siang dia letih. Karena itu ikut orang balik. Lalu kalau orang tu masuk ke rumah, membaca bismillah, menyebut nama Allah, apa kata syaitan? Sabda Nabi, syaitan berkata, la mabita lakum wala asya.
tak adalah tempat nak bermalam hari ni, tak dapatlah nak tumpang makan hari ni. Nampak tu. Hanya dengan basmalah tadi, bismillah, tasmiyah tadi itu. Lepas tu nak masuk rumah tu jangan lupa bismillahirrahmanirrahim. Tinggal jin syaitan tu kat luar. Ini dibawa masuk dah menangis anak-anak siang malam. Dah takut aja. Tak? Pakai pula baju pun dah gambar tengkorak. Mana tak masuk sekali tu. Sebab dia ingat kawan dia balik petang-petang. Lepas tu dipanggil bismillah. Tinggal syaitan. Wa idza dakhala falam yadhkurillah. Kalau dia masuk tak sebut nama Allah, bismillah pun tidak, salam pun tidak, maka masuk bersama-samanya syaitan. Apa kata syaitan? Dapatlah tempat kita bermalam numpang hari ni, dapatlah kita tumpang makan. Ini menunjukkan bahawa disuruh kita baca tu bismillah, tasmiyah tadi itu. Itu yang keduanya. Yang antaranya lagi, yang tiganya, ia antara lagi disuruh kita menyebut ini di waktu sakit. Sebagaimana seorang sahabat namanya Uthman bin Abi Al-As. Beliau mengadu pada Rasulullah sakit dalam badan dia. Nabi kata, letak tapak tangan kamu di tempat yang sakit tu. Sakit kat mana? Pegang. Baca bismillah 3 kali. Bismillah, bismillah, bismillah. Kemudian baca a'udzubillah, a'udzubillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. Baca 7 kali itu. Bismillah tu baca, pegang tempat sakit, baca bismillah 3 kali, bismillah, bismillah, bismillah. Baca 7 kali a'udzubillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. Dalam hadis yang lain disebut a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. Baca 7 kali a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. Nampak tu bismillah itu. Satu ketika pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri diganggu. Datang Jibril alaihi salam. Jibril menyebut, ya Muhammad ishtakaita. Wahai Muhammad, adakah kamu mengalami sakit? Kata Rasulullah, ya. Jibril pula bacakan bismillah arqika min kulli da'in yu'zika wa min syarri kulli nafsin aw ainin hasidin Allahu yashfika bismillahi arqika. Ini dinamakan ruqyah Jibril. Apa Jibril baca? Bismillah, tasmiyah itu. Bismillahi arqika. Kalau tak dapat tak apa, nanti jumpa ustaz-ustaz, tanya ustaz, ruqyah Jibril tu apa dia? Nanti ustaz kat Johor tu akan beritahulah. Nak minta ustaz KL 2 ekor ayam je. Tapi tak pernah dapat pun. Bukan berniaga, beritahu je. Gurau-gurau aje. Tapi kau nak bagi apa salahnya? Ya. Baik. Itu nak tunjuk kita kan sunat je bismillah tu kan. Kalau tak ingat tu semua, bacalah bismillahirrahmanirrahim pun boleh memada dah. Itu antara tempatnya lagi ialah naik kenderaan. Rasulullah nak naik kenderaan, Nabi baca bismillah, kemudian alhamdulillah, subhanalladzi sakhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Jadi mula-mula naik bismillah. Nak tunjuk pada kita itu semuanya hikmah Allah nak menyelamatkan kita. Soalan seterusnya kita silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya Sharifah Fatimah Syed Abdul Rahman ingin mengajukan satu soalan, iaitu adakah beristighfar itu juga ada hikmah dan rahsia? Terima kasih. Setelah kita bincang ta'awuz, tasmiyah, masuk pula istighfar. Istighfar ini nama kepada astaghfirullahalazim, istighfar ya. Sebab saya sebut tu bukan apa orang JB, orang tempat tuan-tuan puan-puan okey. Ada setengah orang disuruh dia tasbih sampai sudah tasbih. Mana nak menjadi ilmu tu? Tak. Istighfar pun istighfar. Bukan macam tu. Tu nama dia. Ya. Iya, ada orang yang dipanggil lah, nak buat macam mana kan? Kita bukan marah, tapi supaya belajar, mengenal. Jangan nanti suruh tak. Sebab memang kita disuruh banyakkan tasbih.
Itu yang dia baca banyakkan tasbih. Ingatkan dia buat apa? Buat apa tu baca tasbih Ustaz? Bukan macam tu. Nama dia subhanallah, namanya tasbih, kalimatnya subhanallah. Namanya tahmid, bacanya alhamdulillah. Namanya takbir, Allahu akbar. Surah tahlil. Jangan tahlil kat umat, tahlil. Kacau daun betul. Macam tu juga kalau istighfar tadi. Jadi adakah hikmat beristighfar tadi? Ya. Maka banyaklah, antaranya kita kan kalau ditanya nak murah rezeki ke nak sempit rezeki. Tak tahulah kalau orang JB, I tak kisah. Nak lapang rezeki kita kalau boleh ya. Jadi antara cara nak murah rezeki ni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man lazimal istighfar. Siapa-siapa yang selalu beristighfar, minta ampun, astagfirullah. Tak kiralah lepas mayang ke, belum mayang ke, bila-bila saja dia melazimkan istighfar, ja'alallahu lahu min kulli diqin makhrajan, maka Allah akan jadikan tiap-tiap kesempitannya jalan keluar. Allah bagi lorong dia ada masalah, dengan istighfar tadi dibukakan jalan penyelesaian. Wa min kulli hammin farajan, tiap-tiap unsingnya akan diberikan pencerahan, jalan keluar. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah beri padanya rezeki jalan dia tak sangka-sangka. Ini hadis riwayat Imam Abu Daud. Jadi kalau begitu, besarlah hikmah istighfar ini. Kalau tahulah manusia, kenapalah rezeki saya sempit, banyakkan istighfar. Malah disebut dalam surah Nuh, Nabi Nuh berpesan kepada kaumnya. Allah sebut dalam surah Nuh, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Nabi Nuh berkata pada kaumnya, aku suruh mereka beristighfar. Beristighfarlah sekalian kamu kepada Allah. Sungguhnya Allah Maha Pengampun. Nanti yursilis sama, Allah akan datangkan hujan air pada kamu dari langit itu. Wa yumdidkum bi amwal, nanti Allah akan gandakan harta benda kamu itu. Wa banin, Allah beri kamu anak-anak nanti. Wa ja'alakum jannat, nanti Allah kurniakan kamu tumbuhan, buah-buahan menjadi semua jadi. Jadi caranya ialah dengan membanyakkan istighfar. Tapi ialah benda sunat kan. Orang tak nampak, sunat je. Pandai pula orang Johor. Itu sebabnya kalau kita faham, tak kita tinggalkan, tak mau. Tapi hari ni kadang-kadang buat juga, bila tengok, sambil tengok amoy-amoy itu, astagfirullah. Tapi tengok tu. Jadi makna kata, walaupun amalan itu sunat saja, kita lihat murah rezeki. Yang kedua, keluar dari kesempitan hidup. Yang ketiga, pembersih jiwa dan hati manusia. Bersih hatinya, suci jiwa. Yang keempat, mendapat kelepasan daripada api neraka. Jadi insya-Allah kita bertemu kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Allahumma rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah dapat kita bertemu kembali dalam segmen Tanyalah Ustaz di TV9 dengan tajuk kita Hikmat Amalan Sunat, bersama dengan penonton di studio dari Lembaga Kebajikan Perempuan Islam Malaysia Perhubungan Negeri Johor ini, yang kita ucapkan tahniah, selamat datang dan terima kasih kerana sudi bersama-sama memenuhkan dan memeriahkan program kita pada pagi ini. Begitu juga dengan penonton di rumah yang bersengkang mata di pagi-pagi hari ini untuk sama-sama membincangkan walaupun amalan sunat. Dan saya nak simpulkan, ini hanya sebahagian saja, bukan semuanya dapat kita bincangkan. Tetapi apa yang kita nak sebut, walaupun sunat, kita kena melihat ada hikmah yang besar yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Kita lihat tadi macam mana istighfar memurahkan rezeki. Kalau orang tahu semua ini,
manusia tak akan tinggal melaksanakan dia. Lepas sembahyang, sebelum sembahyang, di mana saja ada peluang, mereka akan beristighfar, membaca bismillah, berta'awuz, memohon kepada Allah Ta'ala perlindungan. Jadi itu antara perkara yang kita sempat bincangkan. Jadi saya buka soalan seterusnya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon Ustaz penjelasan tentang peranan salam dalam kehidupan. Ya. Minta maaf ya, nama Allah. Saya Hadiah Sulimah binti Selamat. Sebab bercakap tu macam pemidatu, takut saya tengok. Ya, orang lama. Jadi terima kasih pada Puan Hajah atas soalan salam pula. Tadi kita tengok satu-satu salam pun kan sunat je kan, beri salam. Apa pula rahsia yang ada pada salam? Salam ini kalau kita faham betul-betul, Allah Ta'ala sendiri ketika mencipta Nabi Adam di syurga, Allah perintah, wahai Adam, pergilah kamu bertemu dengan malaikat-malaikat itu. Ucapkan salam dan kamu dengar ucapan yang akan disampaikan kepada kamu. Lalu Nabi Adam pun pergilah jumpa malaikat-malaikat. Ketika itu Nabi Adam berada di syurga. Apakah ucapan Nabi Adam? Ialah ucapan salam. Karena itulah ucapan kita Assalamualaikum itu ucapan ahli syurga. Ucapan para rasul, nabi-nabi. Tidakkah kita berbangga kita menyebutkan satu ucapan yang pernah diucapkan di syurga Allah Ta'ala itu. Dan ucapan itulah juga ucapan nabi-nabi. Sebagaimana Nabi Ibrahim AS ketika datang dua malaikat, qalu salama, qala salam. Malaikat bagi salam, Nabi Ibrahim juga menjawab salam. Ini menunjukkan pada kita betapa ucapan salam itu sendiri adalah ucapan yang sangat besar. Yang pertama. Yang keduanya, Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat ke-61, فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً. Yang keduanya, besar tak besar ucapan salam ini, Allah berfirman, jika kamu masuk ke dalam rumah-rumah, maka berilah salam sesama kamu. Ucapan salam itu tahiyatan min indillah, ucapan mulia yang datangnya dari Allah, mubarakah, ucapan yang penuh berkat, thayyibah, yang bagus. Kita kan nak berkat, betul? Kalau boleh rumah nak berkat, kalau boleh hidup nak berkat, kita jangan lupa ucapan salam itu adalah ucapan penuh barakah. Kenapa kita tak beri salam? Ini balik rumah ahli lembaga dah balik, ahli lembaga dah balik. Contohlah contoh. Ingatkan lembaga mana? Anak-anak lah. Anak-anak kadang pandai buat lawak juga. Allah Rabbi tak. Kalau bapak 1 kilometer dah berdehem. Kita duduk budak kampung kan. Macam itulah abah-abah lu. Abah balik, lari. Bukan sambut, lari takut. Baik, beri salam. Beri salam. Seorang sahabat Nabi nama Sayyidina Anas. Rasulullah sebut, kata Sayyidina Anas, qala li Rasulullah, Nabi beritahu saya, ya bunayya, wahai anak kecil, kalau kamu nak masuk jumpa ahli keluarga kamu, fasalim, beri salam. Takun barakatan alaika wa ala ahli baitika, nanti berkat atas kamu dan berkat ahli keluarga kamu tu berkat. Kita nak berkat, hari-hari minta berkat. Kalau orang Jawa minta bawa balik nasi berkat gitu. Kita tahulah. Ya tak? Nak berkat itu. Pagi-pagi minta berkat, makan pun minta berkat. Lupakan yang salam itu ucapan penuh berkat. Lepas tu bagi salam. Ini jumpa perempuan je, Assalamualaikum, tak jawab dosa. Nyampah tengok. Sama lelaki tak bagi salam pula dia. Baik, itu contohlah contoh. Itu yang nak sebut pada kita. Itu kelebihan salam. Jadi pertamanya kalimah penuh barakah, kedua ucapan ahli syurga, yang tiga ucapan para nabi, yang keempat ucapan para malaikat, yang kelima adalah amalan terbaik yang merupakan keberkatan dalam keluarga kita. Saya buka soalan yang terakhir, silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Hatijah binti Sarbini ingin mengajukan soalan kepada Ustaz. Apakah syarat-syarat agar kita memperolehi hikmah dalam amalan-amalan yang sunat? Ya. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Akhirnya kita sampailah ke akhirnya. Membincangkan semua amalan-amalan kita yang sunat tadi, jawapannya pasti ada hikmah dan rahsia. Cuma sebahagiannya kita tahu, sebahagiannya kita tak tahu. Sebahagiannya kita ingat, sebahagiannya kita lupa. Sebab tu kita pandang sepi amalan yang sunat. Jadi kesimpulan yang pertama, amalan sunat jangan pandang sepi. Amalkanlah. Yang pertama. Yang keduanya, nak dapat hikmat dan fadilat tadi, ada syarat-syarat yang kita kena penuhi. Pertama sekali, kita kena fahami apakah tujuan dan matlamat ucapan-ucapan amalan tadi. Macam bismillah, bukan semua tempat kita boleh baca bismillah. Kan itu hukum bismillah ni kena faham. Ada ketikanya wajib, ada ketikanya sunat, harus, makruh, haram pun ada. Bila masa haram pula? Yalah tadi sebut tadi tak, minum air kan sunat bismillah. Ini minum brandy, bismillah juga. Ini sudah lebih ni. Itu haram. Nak tikam nombor ekor pun bismillah. Apa mohon berkat. Macam tu juga dia panggil alhamdulillah. Begitu juga dengan a'udzubillah. Ada ketikanya boleh baca, ada ketika salam macam tu juga. Ada ketika tak boleh bagi salam. Makruh pun ada. Orang ambil uduk kita bagi salam. Makruh. Dalam toilet bagi salam. Yang kat dalam pun Waalaikumsalam. Tak payah jawab. Itu makna kena faham. Barulah hasil manfaat dia. Boleh faham tak boleh faham? Jadi nak lanjut lagi tu, itu kursus yang akan datang. Yang keduanya, kenalah ikut syariat. Caranya mesti betul. Istighfar, biar betul. Astaghfirullah. Ini astaga. Astaga pula dia. Dulu kita kan aspalela. Dulu budak-budak kita dulu, Allah, nakal-nakal sungguh lah. Tak? Astaga pula. Astaghfirullah, sebut betul. Baik. Ikut syariat, ikut. Beri salam macam tu juga. Assalamualaikum. Ikut. Jangan Assalamualaikum. Assalamualaikum pula dia. Jadi kena cara betul. Itu syarat yang kedua. Pertama, faham. Bila boleh, bila tak boleh. Kedua, ikut syariat. Caranya betul, sebut pun betul. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Ini Allahu Akbar je. Akbar perginya. Jadi biar caranya betul. Barulah hasil. Yang tiga, dengan penuh ikhlas. Maksudnya buat itu bukan terpaksa. Memang kerana kita mencari redha Allah. Yang keempat, itqan, dengan sungguh-sungguh. Itqan, buat dengan bersungguh-sungguh. Kalau berdoa tadi tu, biar tangan kita separas bahu. Ini nak minta dengan Allah, atas peha tangan. Tak? Kadang-kadang sambil korek-korek hidung. Minta tu. Cuba minta nasi lemak. Nasi lemak tu sambil korek-korek tu. Mau makcik tu lempar dengan nasi lemak sekali tu. Kenapa ni makcik? Dah awak minta pun sambil-sambil begitu je. Dengan manusia pun minta kena beradab. Ini minta dengan Allah Ta'ala. Jadi biar adab tu kena ada. Walaupun amalan tu hanya sunat. Ya. Jadi sungguh-sungguh. Kalau berdoa tu biar separas bahu. Muka kita setentang dengan tapak tangan. Nampak kesungguhan. Saya pernah hadir satu majlis baca doa tu. Macam mana dia baca doa? Kita tukang baca, dia tukang amin. Minta maaf, saya tunjukkan cara dia. Dia duduk bersilang kaki begini. Menyandar begitu. Tangan dia begitu minta doa. Tak? Rasa nak lempar je mikrofon tu. Tapi ialah Kang tak boleh balik pula kita. Biarlah kita beradab sopan. Itu sungguh-sungguh berdoa. Ya, kalau boleh. Baik. Yang akhir sekali, antaranya nak diterima ialah kena ada perasaan raja dan khauf. Rajaan wa khaufan. Raja ni berharap-harap. Bila berharap, itulah kita kadang-kadang takut nak buat salah. Khauf, takut pada Allah. Rajaan maknanya mengharap-harap. Khaufan, rasa takut. Maka itulah bila orang semayang buat benda sunat-sunat ini, dia akan buat dengan penuh kesungguhan.
Jadi saya kira itulah moga-moga menjadi kesimpulan kita. Dan kalau nak digali kesimpulannya, banyak lagi amalan-amalan sunat yang kita boleh cari rahsia dan hikmah dia kalau kita membaca hadis-hadis Nabi SAW. Kerana itulah apa yang kita nak simpulkan, amalan sunat itu dia kalau buat dapat pahala, ditinggal rugi. Rugilah kita. Oleh kerana faham semua, oleh kerana faham, bolehlah kita balik awal. Jadi kalau tak faham, kita sambung lagi. Faham atau tidak? Itu menunjukkan nak balik awal itu. Sekianlah saja, insyaAllah kita akhiri dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Warzuqna fahman nabiyyin. Wa hifzal mursalin. Waj'alna min ibadika salihin ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna min alladhina yastami'una al-qawl wa yattabi'una ahsanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Fataqabbalallahu minna wa minkum.